Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba amin amin ya rabbal alamin. Okey. Alhamdulillah kita telah selesai menjawab soalan tauhid dan telah selesai menjawab peperiksaan pertengahan tahun yang kita tertangguh pada belum PKP lagi. Okey, alhamdulillah kita telah selesai dengan cara online. Okey. Ustaz tengok jawapan anda semua dalam keadaan bagus. Terbaik. Sebab soalan senang. Ustaz sahaja buat soalan senang. Okey, sebelum Ustaz nak mulakan belajar ni, okey, Ustaz nak ulang sikit lah. Nak tengok-tengok sikit. Nak tengok-tengok sikit. Kita punya soalan pada hari tu. Soalan pertengahan tahun. Okey, kita nak tengok. Okey, pastikan tutup mic. Jangan dia buka-buka mic. Okey. Okay, jom kita tengok-tengok sikit. Sikit je, kita tengok sikit je. Okay, ni soalan objektif senang. Senang sangat. Soalan objektif bagi Ustaz. Semua boleh pilih. Orang yang tak tahu baca pun boleh pilih. Ustaz dah bacakan dah pun. Macam mana bunyi soalan tu. Kan? Ustaz dah hantar voice. Okay, siapa yang salah jawab tu rugi. Okay, rugi. Bila nak bagi kertas peperiksaan? Tak payah bagi. Tunggu je. Okey. Apa nak baginya? Kertas tu semua dekat kamu. Okey, kertas semua dekat kamu. Ustaz tanda je. Okey. Tengok soalan yang pertama. Apakah hukum mempercayai sifat wajib bagi Allah? Ada orang tulis. Wajib. Markah satu je lah. Kau Ustaz kata, tengok pada markah. Kita nak jawab peperiksaan ni ikut apa-apa subjek pun. Tengok pada markah. Salin balik jawapannya. Hukum mempercayai sifat wajib bagi Allah ialah wajib ataupun ia wajib. Baru dapat 2 markah. Nombor 2, bar ni tuliskan 3 sifat wajib bagi Allah dan maksudnya. Ada yang tulis qadiran, muridan, hayyan saja. Tak ada tulis maksudnya. Ustaz bagi 3 je lah. Sebab dia minta apa? Sekali dengan maksudnya. Patutnya salah. Patutnya salah. Sabar. Sebab kamu tak tulis sekali dengan maksudnya. Tadi Ustaz kesian. Bagilah 3 markah. Patutnya kena tulis Arabnya apa, maksudnya apa. Patutnya. Okay, yang tulis pun Ustaz ucapkan tahniah lah. Terusnya tuliskan 2 perbezaan antara malaikat dengan manusia. Banyak orang malaikat dengan manusia. Ada yang dikata malaikat ni bukan makhluk. Mana ada. Malaikat ni pun makhluk. Malaikat dia pun makhluk kita. Okey. Malaikat dia pun makhluk kita. Okey, alhamdulillah. Ustaz dah buang dah seorang. Alhamdulillah Ustaz dah buang seorang. Dari tadi asyik buka mic je, tendang dia keluar. Okey. Alright. Okey, jangan buka mic. Okey. Okey, jap Okey, terusnya. Sebab perbezaan antara malaikat dengan manusia. Tulislah perbezaan. Malaikat ada nafsu, manusia ada nafsu. Malaikat tidak tidur, manusia tidur. Malaikat tidak makan. Ya ke? Malaikat ada sayap, manusia tiada sayap. Okey. Itu senang. Okey, terus soalan yang kedua. Apakah arti Qaulullah Ta'ala Qadiran? Muka surat berapa? Ni tak ada muka surat. Ni kita nak ulang kaji sikit je. So, ambil masa 5 minit awal ni, kita ulang kaji sikit. Soalan yang hari tu. Okey, soalan kedua ni. Apakah arti Qaulullah Ta'ala Qadiran? Qaulullah Ta'ala Qadiran. Ustaz bagi gambaran terakhir ni, siapa Redmi ni. Jangan buka mic. Okey. Qaulullah Ta'ala Qadiran. Artinya apa? Keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa. Kalau kamu tulis berkuasa saja, jawapan dia Ustaz bagi 1 je. Kalau Ustaz rasa kesian, Ustaz bagi 1 markah. Kalau Ustaz tak ada rasa kesian, 0 markah. Kosong je, senang. Okay, tak payah nak kira dah kan. Tadi Ustaz kesian.
Okay, seterusnya. Ini soalan senang bah ni. Senaraikan dua ciptaan Allah yang anda ketahui. Takkan kita tak tahu apa ciptaan Allah, apa yang Allah Taala ciptakan. Kereta. Kereta ke? Ah, kereta ke ciptaan Allah Taala? Ah, jadi bukan. Allah Taala cipta manusia, cipta bumi, banyaklah pokok. Macam-macam lagi kita boleh tulis. Ini soalan senang ni. Okay, Jim. Tuliskan 3 perkara yang dilarang oleh Allah Taala. Apa yang Allah Taala larang? Macam-macam. Ada tak tengok berzina, maksiat, rokok, minum arak, makan babi. Babi. Ustaz siapa cakap babi? Boleh. Memang nama haiwan tu nama babi. Tak apa Ustaz sebut semut. Semut lah. Babi-babi lah. Itu dalam bahasa Melayu babi. Kalau dalam bahasa Arab khinzir. Khinzir sama juga maksud Jawa babi juga. Dia tak boleh cakap, "Weh kau babi lah." Yang tu tak boleh. Astagfirullahalazim. Istighfar banyak. Tapi yang cakap yang bukan-bukan istighfar banyak. Hati kita telah ada satu titik hitam. Itulah apa yang kita buat, satu kesalahan, satu dosa yang kita buat, maka tertitik satu titik hitam di dalam hati kita. Okay. Alright. Okay, Ustaz tenang dia kali yang kedua. Ni siapa tu tadi? Tenang dia, maaflah. Okay. Okay. Jangan ada yang buka mic. Okay, ini telah selesai soalan PPT Tauhid. Kamu tak payah risau. InsyaAllah ramai lulus. Habis soalan akhir tahun, Ustaz buat soalan susah sikit. Ustaz buat soalan susah sikit. Ustaz buat soalan susah sedikit. Okay, tengok muka surat 29. Jom kita mulakan belajar kita. Semua dah bersedia? Kalau dah bersedia, tuliskan di ruang chat. Sudah bersedia. Sudah bersedia. Tulis. Pastikan semua telah bersedia dengan muka surat 29. Okey, terbaik. Semua telah bersedia. Okey, jom kita mulakan. Bismillah. Okey, muka surat 29 ni merupakan sifat sifat apa? Sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang keempat. Sifat wajib bagi Allah? Bukan. Inilah sifat wajib bagi para Rasul. Jom kita ulang balik muka surat berapa? Apa ada? 26. 26 bukan. 25. Tengok muka surat 25. Okay, yang pertama kita dah belajar as-sidqu benar. Yang kedua al-amanah. Yang ketiga at-tabligh menyampaikan. Nombor 4 al-fatanah. Apa dia? Al-fatanah ni apa? Bijaksana. Kita dah belajar dah. As-sidqu, amanah, tabligh. Ni kita nak belajar yang terakhir ni, bijaksana ni. Jom kita buka balik surat 29. Okey, dah harapkan semua pelajar telah membuka muka surat 29. Kita pasal sikit. Okey. Alamak, ni laptop dulu. Ya, okey. Al-fatanah. Apa? Al-fatanah. Artinya bijaksana. Ini sifat Rasul yang keempat. Dia akan inilah sifat wajib yang ada pada Rasul tu, itu bijaksana. Jom kita mulakan. Pada suatu ketika dululah, Mekah dilanda banjir yang menyebabkan kerosakan Kaabah. Tahu Kaabah? Tahu tak Kaabah? Sampai tak tahu Kaabah tu ada gambar Kaabah, kotak warna hitam, itu ialah Kaabah. Okey. Kaabah, Makkah dilanda banjir yang menyebabkan kerosakan Kaabah. Penduduk Makkah bergotong royong untuk membaikinya. Ialah pada banjir. Jadi mereka bergotong royong ramai-ramai gotong royong untuk membaiki Kaabah tu. Dia dah banjir kan. Biasalah kalau kita tengok banjir berlaku.
dekat Malaysia contohnya, macam harta dekat Kelantan. Kan banyak benda-benda rosak. Jadi diorang kena baikilah. Okay, ini cerita tentang di Mekah. Mekah dilanda banjir yang menyebabkan kerosakan Kaabah. Penduduk Mekah bergotong royong untuk membaikinya. Mereka bergotong royong. Ketua-ketua kabilah, tahu tak? Kabilah. Kabilah. Kabilah tu apa? Kabilah ni lah puak-puak. Geng-geng. Ketua-ketua kabilah telah berselisih pendapat tentang siapakah yang layak meletakkan Hajarul Aswad. Hajarul Aswad. Apa tu Hajarul Aswad? Tengok dekat bawah ni ada tak gambar Hajarul Aswad? Ada. Kalau kamu tengok dekat bawah ni, ni yang berwarna putih ni. Yang berwarna putih ni, inilah Hajarul Aswad. Inilah Hajarul Aswad. Okey. Jadi apa? Ketua-ketua kabilah puak telah berselisih pendapat tentang siapakah yang layak meletakkan Hajarul Aswad. Ni benda ni, benda yang putih ni. Benda putih ni dalam ni. Dalam ni dipanggil sebagai Hajarul Aswad. Yang dipanggil sebagai batu daripada syurga. Nampak? Batu daripada syurga. Okey, kita sambung sikit lagi. Tadi baru kita. Ketua-ketua kabilah telah berselisih pendapat tentang siapakah yang layak meletakkan Hajarul Aswad ke tempat asalnya. Mereka bersetuju untuk menetapkan bahawa orang-orang yang mula-mula, mereka gaduh ni. Aku nak letak. Geng-geng dia orang kata, aku nak letak, aku besar. Contoh. Okey, jadi apa? Mereka bersetuju, mereka bincang siapa yang layak ni meletakkan batu Hajarul Aswad ni dekat pada tempatnya. Sebabkan banjir, maka benda tu jatuh. Jadi mereka bincang-bincang, lalu mereka bersetuju untuk menetapkan bahawa orang yang mula-mula sampai ke Masjid Al-Haram pada pagi esok, pada pagi esoknya akan dijadikan hakim dalam menyelesaikan perselisihan mereka. Mereka tak boleh nak kata siapa yang sampai dulu, siapa sampai dulu dekat tempat sini dia angkat. Tak boleh lah. Tak boleh. Jadi mereka buat cadangan, siapa yang sampai dekat Masjidil Haram ni pada pagi esok, dia lah menjadi hakim. Dia akan jadi hakim, dia akan menetapkan siapa yang layak untuk pegang benda ni. Okey. Jadi itulah batu Hajarul Aswad. Hajarul Aswad ni satu batu. Satu batu yang ada di Kaabah. Di Kaabah. Jom kita tengok di Kaabah. Mana? Okey. Ini Kaabah. Okey, kalau kamu tengok, Ustaz zoom sikit. Okey, tengok pada skrin. Okey, ini Kaabah. Kalau kotak ni namanya Kaabah. Dekat Kaabah ni, batu Hajarul Aswad ni, benda ni terletak di sini. Ini siapa yang menunaikan haji, menunaikan umrah, dia boleh nampak Kaabah, dia boleh nampak bentuk Hajarul Aswad walaupun dia berjauh. Okey, inilah bentuknya. Macam Ustaz bentuk dalamnya. Ni. Ini bentuk dalamnya ni. Ini yang Ustaz tanda ni. Ni. Ini bentuk dia. Ini bentuk dia. Jadi ini Kaabah. Benda Hajarul Aswad tu dekat sini. Dia terletak pada sini. Okey. Lepas tu apa? Inilah bentuk dalam batu. Ni bentuk batu. Dikatakan apa? Dikatakan batu ni asalnya warna putih. Lagi putih daripada susu. Kamu pernah nampak susu tak? Pernah tak nampak susu? Pernah lah kan? Kecil-kecil kita minum susu. Kita tengok adik kita minum susu lah. Putih lah kan? Tapi dulu batu ni lagi putih. Lagi putih. Lagi putih. Tapi disebabkan apa? Dosa-dosa manusia, dosa-dosa anak-anak Adam ni. Dosa manusia yang telah banyak melakukan dosa. Ada yang dikatakan siapa yang dapat cium ataupun sentuh batu ni,
maka dosa dia terhapus. Jadi itu orang berebut tu. Ni kita sebagai baca Hajarul Aswad. Okay, kita sambung sikit lagi. Tu baru tak cerita panjang sikit. Okey. Okay, mana tadi kita? Sampai yang dia orang gaduh tu kan. Sampai dia orang gaduh. Siapa yang sampai pada awal pagi esok dekat tempat ni, dialah yang menjadikan hakim. Dia akan menjadi hakim dalam menyelesaikan perselisihan mereka. Okey. Okey, sambung perenggan yang seterusnya. Pada keesokan harinya, ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ustaz aja? Apabila kita dengar orang cakap sallallahu alaihi wasallam, kita kena jawab sallallahu alaihi wasallam. Okey, ustaz ulang balik. Pada keesokan harinya, ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sama-sama sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang pertama memasuki Masjidil Haram ni. Masjidil Haram ni. Tempat orang tawaf tu dipanggil sebagai Masjidil Haram. Mereka mengamanahkan baginda, mereka mengamanahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Mereka gaduh ni asalnya ni. Ada 4 geng. Ada 4 geng. Empat geng apa? Geng-geng sekolah, kan. Geng-geng orang-orang mulia dekat ni lah. Geng orang-orang di Masjidil Haram ni. Mereka berebut. Sebab apa? Sebab batu tu datang daripada syurga, mereka tahu. Jadi mereka gaduh. Maka mereka melantiklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim. Siapa yang lebih layak untuk nak mengangkat batu ni? Okey, sambung. Yang seterusnya. Okay, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Sallallahu alaihi wasallam. Membentangkan. Membentukkan kain. Kenapa? Waktu tu Nabi menggunakan kain serbannya. Dia memakai serban, lalu dia buka serban. Lalu dia bentang serban tu besar-besar. Lalu apa? Lalu meletakkan batu tu di tengah-tengah kain tu. Lalu meletakkan batu Hajar Aswad tu di tengah-tengah kain tersebut. Dan mengangkatnya bersama-sama mereka. Macam mana cara mereka angkat? Okey, ustaz bagi contoh. Okey. Okey. Kalau kita tengok, ustaz bagi contoh kertas lah, kertas. Kertas. Nampak kertas? Mana nampak kertas kan? Ni kertas ni. Kertas ni petak. Dia letakkan apa? Batu tu dekat tengah-tengah. Dia letak batu tu dekat tengah-tengah. Alah, susah pula lah pakai ni. Tak suka. Aduh, backgroundnya hancur. Kacau tak punya slide ni. Okey. Yang ni kertas. Dia meletakkan sebut sikit. Okey, yang ni kertas. Kertas ni umpama kain serban. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia meletakkan apa? Dia meletakkan batu tu di tengah-tengah ni. Di tengah-tengah ni. Lalu apa? Lalu mereka ni ada 4 puak. Tadi kan dia orang gaduh kan, siapa yang layak angkat batu tu? Lalu Nabi apa? Nabi meletakkan kain dia, lalu meletakkan batu dekat atas tu, lalu 4 geng tu memegang setiap penjuru. Setiap penjuru apa? Setiap penjuru supaya apa? Batu tu dapat jadi terangkat. Ustaz bagi contoh. Yang ni batu letak atas ni. Lalu dia angkat. Ada 4. Ada 4 puak pegang angkat daripada satu tempat tu, dia angkat sampai dekat tempat tu. Itulah caranya. Itu caranya. Okey, contoh cukup. Okey, jom kembali kepada slide. Kembali kepada slide. Mana slide bilang ah. Ada. Okey. Sambung. Okey. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membentukkan kain serban. Serban lah, tak serban. Lalu meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah kain tersebut.
dan mengangkatnya bersama-sama mereka. Mereka empat-empat geng tu angkat sama. Setelah itu, siapakah yang dapat mengangkat ni? Jom kita tengok. Baginda sendiri mengangkat. Siapa? Siapa baginda ni? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri yang meletakkan batu Hajarul Aswad tu ke tempat asalnya. Lalu kaum Quraisy berpuas hati dengan cara yang dilakukan oleh baginda itu, adil. Dalam masa mereka gaduh-gaduh tu, dalam mereka bergaduh-gaduh, lalu rupanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengangkatnya. Mengangkatnya, meletakkan di mana? Meletakkan di tempat asalnya. Okey. Peringatlah sekali. Peristiwa tersebut membuktikan kebijaksanaan dan sifat amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa kita dah nampak dah betapa bijak dan sifat amanahnya dia. Amanah yang telah dilantik sebagai hakim dalam perebutan orang yang nak meletakkan batu ke tempatnya ni. Lalu dengan demikian baginda digelar Al-Amin. Al-Amin ni apa Ustaz? Iaitu yang dipercaya, yang dipercayai. Okey, inilah yang dipercayai. Ni kita tengok pada gambar ni. Ini ialah batu Hajar Aswad dekat dalam ni. Dekat luar ni dia letakkan satu macam bekas lah mungkin. Bekas ataupun satu bentuk untuk nak menahan benda ni daripada dalam keadaan terletaknya di situ. Okey, selesai. Jom kita tengok sedikit video. Tak nampak present Ustaz. Tak nampak betul Ustaz. Nampak mesti kena nampaknya. Ada orang present. Siapa yang present? Nick Syabas. Okey, terpaksa Ustaz buang Nick Syabas dia. Ada Nick Syabas. Senang je, Ustaz dah kata dah. Nick Syabas, mana Nick Syabas? Berani dia present. Okey. Selesai. Okey, jom kita tengok sedikit video. Kita nak tayangkan ni. Okey. Tunggu. Dia buka ni ya. Buka mic ya. Okey. Loading sikit. Macam masuk ni. Okey, jom. Kita tengok melihat Kaabah dari dekat. Ustaz buka YouTube. Jom kita tengok. 10 Muharram 1440 atau bertepatan dengan 21 September 2018. Kali ini kami akan melihat letak posisi atau keadaan tempat. Nampak? Siapa yang pergi ke Mekah macam ni keadaan orang. Rapat-rapat ni. Yang ni dulu sebelum Covid ni. Memang dia orang akan pusing benda ni kan. Kalau kita tengok balik dalam buku tadi, bawah tu ada tunjukkan anak panah. Mereka akan pusing dalam keadaan apa? Melawan arah jam. Ni dia tengah pusing melihat ni. Ka'bah lebih dekat. Kami pertama kali akan melihat namanya adalah Maqam Ibrahim. Ini adalah Maqam Ibrahim. Seperti itu. Yang dan kemudian di sini adalah pun dia melaksanakan ataupun dia berdoa sangat lenggang walaupun masih banyak orang tapi masih longgar seperti ini. Nampak orang berebut, nampak? Okey. Orang menyentuh, apa tujuan orang menyentuh ni? Mereka menyentuh Kaabah ni. Lalu mereka niat dalam hati berdoa. Apa saja doa yang diorang minta, selalu diorang minta, ya Allah, ampunkan dosa-dosaku ya Allah. Dekat kalau kita pergi sini, dululah kita akan tengok macam-macam orang. Ada orang hitam, putih, ada orang negro, ada orang Cina. Tapi kalau orang-orang Asia ni macam Cina semua, kecil-kecil je, selalu kena pijak je. Tengok dia orang tinggi-tinggi ni. Tinggi-tinggi. Okey, sambung sikit. Nampak?
Ini adalah Kita dinding sambil pegang. Orang Ka'bah doa. sendiri sebelum ada Hajar Aswad. Ini adalah dinding Hajar. Jangan kita tengok. Tak laju kan. Kita Ini nak tengok tu. adalah Hajar Aswad. Hajar Aswad, bisa Ni dilihat nampak dari ni. dekat. Orang berebut. Orang berantrian sangat padat. Ya, kita tengok orang yang dekat sini yang kelabu ni kan. Yang dekat kelabu ni merupakan tempatnya Hajarul Aswad. Tengok dalam keadaan mereka ni berebut. Siapa yang tak nak pahalanya dihapuskan? Kita pun nak kan. Jadi mereka berebut ni. Ada yang Padat menolak. sekali untuk mencium Hajar Aswad ini karena disunahkan ketika tawaf atau ketika melakukan umroh, disunahkan untuk mencium Hajar Aswad. Nampak? Berebut. Jerit. Selalu kalau dekat kawasan sini lelaki dapat. Kenapa lelaki kuat lah berbanding perempuan kan. Dia tak boleh nak gaduh sini. Tapi dia tak tolak je. Berebut nampak. Nampak? Tiap ada polis jaga. Orang yang dah dekat tu sekejap je boleh. Tak ada dah lama. Sangat berdesak-desakan ketika orang ingin mencium Hajar Aswad. Tak laju sikit. Nampak? Dekat Kaabah ni dia ada satu pintu. Kalau kita tengok nanti kamu tengok dalam YouTube sendirilah. Pintu ni besar ni. Macam mana ketinggian pintu ni, itulah ketinggian orang-orang zaman dulu. Itulah keadaannya. Nampak ni kepala polis ni nak menjaga keselamatan orang di kawasan Batu Hajar Aswad ni. Semua orang berebut. Ini amalan sunat je, bukannya wajib pun. Sunat. Tapi orang berebut sebab apa orang tahu batu itu datangnya daripada syurga. Yang dikatakan boleh menghapuskan kita punya dosa-dosa. Sebab tu batu itu dulu asal putih. Kalau dosa-dosa mak manusia, maka batu itu menjadi hitam. Okey. Pintunya Ka'bah. Itu pintu Kaabah. Okey. Hai. Okey, jadi itu contoh video. Itu contoh video yang Ustaz tunjukkan. Alhamdulillah. Yang Ustaz tunjukkan dalam keadaan apa? Orang bersesak-sesakan. Macam contoh kita nak pergi makanan dekat kantin. Berebut-rebut. Itu zaman dululah sebelum PKP. Sekarang dah PKP, ada SOP, makan dalam kelas, makan dekat tempat masing-masing. Ini pula sekolah belum lagi buka, semua duduk dekat rumah. Okey. Cantik. Ustaz, macam mana nak ke sana? Macam mana nak ke sana? Kita ada belajar. Kita ada belajar rukun Islam, kita ada belajar rukun iman. Ustaz nak Zarif Zafwan buka mic. Zarif. Ya, Ustaz. Okey, cuba Ustaz nak tanya kamu. Di manakah terletaknya rukun yang menyuruh kita untuk pergi ke haji dan umrah? Untuk kita mengerjakan haji. Dalam rukun Islam ke rukun iman? Rukun Islam. Islam, cuba sikit rukun Islam. Ada berapa? Ada berapa rukun Islam? 5, okey, sebut. Mengucap 2 kalimah syahadah. Solat. Berpuasa. Lagi. Ya, dua lagi. Ya, Ustaz. Jap pula dah. Zakat lagi. Menunaikan haji. Menunaikan haji. Nampak? Dia daripada rukun Islam, menjadi seorang Islam, yang pertama wajib wajib apa? Yang pertama wajib mengucap 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lepas tu menunaikan solat 5 waktu sehari semalam. Itu wajib. Yang ketiga, puasa di bulan
Ramadan. Yang keempat, menunaikan zakat. Ini yang wajib semua ni. Yang kelima, menunaikan haji. Bagi yang mampu, wajib ni. Menunaikan haji ni wajib. Menunaikan haji ni wajib. Okey. Jadi nampak? Ustaz macam mana kita nak pergi sana? Setiap orang perlu daftar. Setiap orang perlu daftar untuk meletakkan nama dia giliran untuk nak pergi menunaikan haji. Tapi bukan free. Kita kena kumpul duit dan bayar untuk pergi ke sana. Okey. Okey, terbaik. Okey. Jom kita tengok balik buku tu. Kita tengok balik buku tu. Okey. Tengok balik bukunya. Mana bukunya? Oh, sekejap. Alright. Okey. Ini buku kamu, muka surat 29. Ni nampak ni. Nampak pusingan ni. Bila kita mengerjakan haji, kita akan berpusing ni. Orang panggil tawaf. Bukannya pusing saja je ni. Tawaf ni. Sambil pusing, sambil kita mengucapkan kalimah-kalimah yang mulia. Okey. Kita pusing ni, pusing. Nanti kalau kamu belajar darjah 6 nanti akan belajar bab haji. Nanti kamu kena buat praktikal. Okey. Kalau kita tengok dekat sekolah kita ada gambar Kaabah ni. Ada gambar Kaabah ni. Okey, itulah bentuk Kaabah. Apa benda Kaabah ni? Kaabah ni adalah tempatnya berlaku peristiwa apa? Isra' dan Mi'raj. Inilah tempat dikatakan Nabi menaik ke langit berjumpa dengan Allah Taala untuk menerima apa? Wahyu solat 5 waktu sehari semalam. Okey, selesai. Okey. Kita tengok muka surat seterusnya 30. Semua buka muka surat 30. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nahl ayat 125. Yang bermaksud. Siapa nak baca maksudnya ni? Afkar, buka mic. Afkar. Ya Ustaz. Baca maksud dia. Serulah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad dengan hikmat, kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahasalah dengan mereka yang engkau serukan itu dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya. Dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Okey, ini Allah Ta'ala turunkan ayat Quran ni yang bermaksud surah An-Nahl ayat 125. Maksudnya, serulah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad dengan hikmah, kebijaksanaan dan nasihat. Mengajak pengajaran yang baik. So mengajar yang baik. Dan berbahaslah dengan mereka yang engkau serukan. Serukan itu dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya, dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang menjadi hidayah petunjuk. Okey, inilah ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran daripada surah An-Nahl. An-Nahlu ke An-Nahl? An-Nahl. Okey, tengok. Tengok pada tahukah anda. Okey, tengok. Siapa nak baca ni? Tahukah anda ni? Siapa nak baca ni? Tahukah anda? Saya. Afkar dah, lain. Saya. Apa saya? Acong. Buka mic Acong. Okey, Acong baca Acong. Tahukah anda ni?
atas kebijaksanaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Baginda telah berjaya mempersaudarakan Darakan kaum kaum Qais dan Khuzraj Khuzraj yang telah lama bermusuhan. Okey, cantik. Terima kasih. Tutup mic, Jong. Okey, tahukah anda, saya pun tak tahu apa benda ni. Atas kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita yang tadi tu yang tak cerita dekat atas tu, baginda telah berjaya mempersaudarakan kaum Qais dan juga kaum Khuzraj yang telah lama bermusuhan. Diorang gaduh ni. Diorang punya geng-geng gaduh. Ada dua kaum. Yang pertama namanya Qais, yang kedua nama kaum tu kaum Khuzraj. Yang telah lama bermusuhan. Nampak atas kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda telah berjaya mempersaudarakan mereka dua kaum tu. Okey. Okey, faham? Terbaik. Okey, bawa tu amalkan. Siapa nak baca amalkan ni? Saya. Okey, Siti. Siti buka mic Siti. Siapa nama dia Siti tu? Buka mic baca. Amalkan. Sentiasa berani bercakap benar dan mengakui kesilapan diri. Amalkan. Benda tu kita kena amalkan. Sentiasa berani bercakap benar dan mengakui kesilapan sendiri. Kita kena sentiasa berani untuk cakap benar. Bila kita tahu benda tu betul, benda tu betul, kita cakap lah. Bila kita tahu benda tu kesalahan kita, maka kita pun cakap je. Cakap. Jangan tak takut. Kalau kamu bercakap bohong, lagi kalau kamu cakap ustaz berupa bohongan. Ustaz pantang tu. Siapa yang dah pernah kena dikenal ustaz. Amalkan ya. Sentiasa mengamalkan, berani bercakap benar dan mengakui kesilapan sendiri. Okey, terbaik. Sekarang jam ustaz menunjukkan 30. Ada masa 20 minit lagi. Okey. Semua buka buku tulis. Okey, tulis hari ni. Hari ni hari Rabu. Hari ni hari Rabu. Hari ni hari Rabu. Sapu saya tutup mic. Okay, hari ni Rabu tulis Rabu. Ra alif ra ba waw bu Rabu. Rabu. Tutup mic. Ni ada yang nak kena ustaz dah kick 2 orang dah ni. Acok fikir macam mana nak ija Rabu. Ra alif ra ba waw bu Rabu. Okey, tulis tarikh hari ni 4 hari bulan 8. Aduh, rambut utama panjang dah ni. Aduh. Okey, 4 hari bulan 8. Okey, dah bersedia. Kalau dah tulis dekat ruang chat, bersedia. Bersedia, cantik. Okey, apa benda yang ustaz siapa nak suruh buat ni? Tenang je, panjang je. Panjang, ustaz nak suruh kamu saling panjang ni. Okey. Aku cari mana dah bilang dah. Ada orang belum sedia. Ada orang belum sedia. Okey, tak apa. Ustaz bagi dia masa. Okey. Sekejap. Ustaz bagi masa minit untuk kamu siapkan tulis. Hari ni hari apa? Hari ni hari Rabu. Ra alif ra ba waw bu Rabu. Okey. Tarikh dia hari ni. Tarikh dia berapa? 4 hari bulan 8. Okey. Tulis tajuknya. Tajuknya apa? Ni, tajuknya ni. Hilang. Tajuknya ni. Tulis tajuknya. Sifat wajib bagi para rasul. Tulis, sifat wajib bagi para rasul. Ni. Ustaz tulis apa Ustaz tadi? Saya pergi buang air kecil. Jadi saya tak buang. dengar. Okey, hendak dengar. Okey. Buka buku tulis. Tulis hari ni hari Rabu. Ra alif ra ba waw bu. Lepas tu tulis tarikh.
Dah habis tulis tarikh hari ni 4 hari bulan 8 2021. Pastikan tulis di buku tauhid ya. Jangan tulis dekat buku tajwid pula. Okey, lepas tu dah habis tulis hari tarikh. Salim tak tulis pula ni. Tajuknya dulu. Sifat wajib bagi para rasul. Yang warna ungu ni. Sifat wajib bagi para rasul. Tak betul kan lagi. Okay, ni tajuknya. Sifat wajib bagi para rasul. Dah siap. Gariskan ataupun buat kotak. Buat kotak cantik sikit. Kotak dia kena cantik sikit. Buat kotak semua buat kotak. Buat kotak. Ni tajuknya ni baru tajuknya ni. Aduh. Okey, dah bersedia. Tajuk ni sifat wajib bagi para rasul, tajuk dia. Okey, dah siap bagus. Okey, dah siap. Tulis tajuk dia. Semua buka muka surat 30. Muka surat 30. Alah, lambat lah. Semua buka muka surat 30. Ustaz ni nak salin apa ni? Sikit je. Tak banyak pun. Semua dah bersedia? Dah sedia bagus. Dah. Okay. Dah. Ustaz, tajuk dia apa? Tadi Ustaz cakap. Ustaz cakap tadi. Sifat wajib bagi para rasul. Ada pada muka surat berapa tadi kawan-kawan? Muka surat 25. 25 atas sekali dia ada tajuknya. Okey, sifat wajib bagi para rasul atas sekali muka surat 25, atas sekali warna ungu tu, itu merupakan tajuknya. Okey. Seterusnya, nak kena salah apa? Selang satu baris salin ni. Tahukah anda dan juga amalkan. Ingat tahu. Lepas tulis tahukah anda ni selang. Macam saya selang, nak tulis ini pun selang. Lepas tu nak tulis amalkan ni selang, semua kena selang. Ni salin dua ni. Tahukah anda dan amalkan. Okey. Boleh mula salin sekarang. Dah siap seperti biasa. Yang dah siap seperti biasa, tunjukkan bukti kamu dah siap. Dan juga boleh live. Dan jangan lupa untuk tulis kehadiran anda semua. Alright. Cepat sikit. Kami dah start menunggu kamu. Kita nak minum air sekejap. Alhamdulillah. Yang sikit je ni. Ustaz, yang ni apa nak tulis ni? Ini apa nak tulis ni? Sallallahu alaihi wasallam ni. Tulis short. Tulis short sahaja. Kalau kamu boleh tulis macam ni, tulislah. Kalau kamu tak boleh tulis macam ni, tulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni yang ni. Kamu tulis apa? Dalam kurungan huruf short. Dalam kurungan huruf short. Itu nak mudah lah. Siapa yang boleh salin ni, salin lah ni. Okay, Ustaz, ada. dua ni ke? Dua ni je. Okey. Okay. Betul-betul rambut pula dah. Tulis. Yeah. Senangnya dua ni je. Ada dekat buku tulis, buku teks sama, muka surat 30. Dah Ustaz. Dah siap? Pening. Pening. Dah tutup. Pening lah. Tulis sikit pun pening. Main bola lompat pula dah. Okay. Semua ada buku teks kan? Cantik. Ustaz tutup. Ustaz nak tengok. Yang dah siap nanti Ustaz nak tengok. Okay, semua ada. Okay, seperti biasa. Yang dah siap, seperti biasalah. Tunjukkan bukti. Baru nak tahu lah muka surat berapa, ya Allah.
Tajuk dia, Ustaz ulang sekali lagi dengan tuan-tuan. Tajuk dia ada pada muka surat 25, sifat wajib bagi Allah. Kat atas sekali yang warna ungu tu kan. Tulis tajuk dia, lepas dah tulis tajuknya tu, sifat wajib bagi para rasul, buat peta. Selang satu baris, buka muka surat 30, salin tahukah anda dan amalkan. Senang je. Okay. Okay, boleh. Boleh tulis. Jangan lupa tulis tarikh dan juga hari. Hari ni ada apa? Hari Rabu. Alif, bawah bu. Lepas tu tulis pula tarikhnya 4 hari bulan 8. Okay, terbaik. Yang tak dapat follow Ustaz punya live pada waktu ni, boleh tengok YouTube Ustaz. Pastikan jangan lupa subscribe guys. Okay.